Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar JD. So, hari ini kita sambung lagi kelas kita Engineering and Society DJJ 40132. Okey. Okey, senarai nama yang telah mendaftar pun saya dah tick, saya dah pilih semua. Jadi kepada pelajar-pelajar yang nama dia masih tak ada lagi dalam list kehadiran, pastikan maklumkan pada saya untuk saya pilih. Okey. Jadi tolong pastikan nama anda telah didaftarkan dalam subjek Engineering and Society. Okey. So pada minggu lepas kita refresh balik apa yang telah kita pelajari. So pada minggu lepas kita telah pun saya telah pun menerangkan tentang silibus, tentang apa-apa subjek berkaitan dengan perkara asas mengenai Engineering and Society. Okey, DJJ 40132, kredit dia berapa? Okey, berapa kredit dia? Ada final ke tidak? Okey, saya telah terangkan pada minggu lepas. Jadi, pastikan anda tahu tentang subjek ni, kaitan tentang subjek ni dan apa yang tugasan, kuis, ujian yang perlu dilaksanakan dalam Engineering and Society ni. DJJ 40132. Jadi untuk meneruskan subjek ini tanpa melengahkan masa lagi, kita sambung lagi. Okey, ini adalah kita mula dengan chapter 1 tentang chapter 1. Okey, dalam chapter 1 ni adalah berkaitan dengan introduction, berkaitan dengan engineering and society. Okey, kejuruteraan satu perkara, society satu perkara. Dan kita melihat ia sebagai satu perkaitan di antara hubungan di antara engineering dan juga society. Okey, saya mengambil kata-kata daripada Herbert Hoover. Okey, sebelum tu sila tuliskan kehadiran anda di ruangan komen. Pastikan anda tengok video ni sehingga tamat. Okey, untuk masa engineering and society. Okey. Saya boleh tahu mandang tengok masa tu, okey. Daripada jumlah masa tontonan tu kita boleh tahu berapa orang yang tonton sampai habis. Okey. Jadi berapa lama anda menonton video ni. So pastikan anda tonton sehingga habis, catatkan nota-nota penting berkaitan dengan engineering and society. Okey, kita mula chapter 1, okey. Introduction dia. Okey, pertama saya ambil daripada kata-kata Herbert Hoover, okey. Okey, Herbert Hoover ni adalah US mining engineer and President of the US. Okey, 1974 hingga 1964. Okey, lama Okey, engineering is a great profession. Okey. There is a fascination of watching a figment of the imagination emerge through the aid of science to a plan on a paper. Okey, jadi kita perancang sains ada. Okey, dalam engineering ni banyak great profession. Jadi kita plan dalam paper dan kemudian kita merealisasikan, realization in stone or metal or energy. Dia benar banyak kata-kata falsafah dia lah. Okey. Then it bring jobs, home to man. Okey, ada kerja. Ada job yang kita nak buat lah maknanya. Okey, ada job yang kita nak buat, home to man. Then it elevates, the standard of living and jadi ada the standard of living, kat situ. Dan kemudian kita akan and adds to the comforts of life. Ni ada kata-kata dia lah, untuk keselesaan. Okey, jadi engineering ni satu tugas yang sangat menakjubkan. Okey, jadi kita sebagai seorang engineer, to the engineer, jadi falls the job of closing the bare bones of science with life, comfort and hope. Ni kata-kata dia lah. Okey, kata-kata dia. Jadi ni sebagai permulaan lah, kata-kata Herbert Hoover ni. Okey. Jadi bagaimana dia menunjukkan bahawa engineering and society ni adalah berkait dengan macam satu kepentingan untuk yang melibatkan sains dengan life, dengan comfort, keselesaan dan juga harapan, hope, impian kita.
Okey, itu yang dia fokuskan dalam engineering and society. Okey, kita terus lagi untuk melihat. Okey, itu tadi kata-kata falsafah lah sebagai permulaan dalam engineering and society. Okey. So kita tengok introduction to engineering in society Okey. So ini adalah subtopik yang kita akan belajar lah. Okey, yang kita akan pelajari dalam chapter 1 Okey, kita cuba tengok satu persatu lah. Okey, kita akan pelajari tentang show engineering development in a society. Okey, engineering society. Okey, kita tengok kaitan dia. Demonstrate social, economic, industrial development issue in Malaysia. Okey, maknanya ada apa-apa isu lah yang berkaitan. Okey, yang berkaitan maknanya dia nak kaitkan social, economic, industrial development. Ni semua adalah isu-isu in Malaysia. Okey, seterusnya sedikit tentang share the history of engineering. Perkaitan sejarah kejuruteraan. Okey, dia nak tahu sikit lah kan. Maknanya di mana ianya bermula, di mana kita bermula, di mana engineering bermula. Sedikit sejarah. Okey, tak adalah sampai detail sangat, just untuk mengenang. Okey, untuk kita tahu. Okey. Yang kedua, 1.2, execute the role of engineering in society. Maknanya kita nak tahu role dia. Apa peranan-peranan engineering dalam society. Ni dia nak tahu. Okey, show the role of engineering as indicator of development. Ni satu. Mula tadi dalam society dan lagi satu dalam development. Maknanya pembangunan, macam kemodenan. So ini semua meningkatkan kemajuan. Okey, so dia nak tahu role of engineering. Maknanya apa peranan dia. Tadi dalam society satu, dalam development satu. Okey, 1.3 merujuk kepada apa ni? Apply the responsibility, tanggungjawab engineer dalam organisation. Okey. So kita ni akan belajar banyak tentang engineering dalam society. Okey. Maknanya society ni satu ruang yang sangat besar, dan apa perkaitan engineering dalam society, dalam organisation. Ni semua kita akan pelajari. Execute engineers responsibility, ni tanggungjawab pada organisation. Pada engineer challenge in an organisation. Maknanya dia nak tahu dua. Responsibility, tanggungjawab satu lagi challenge, cabaran-cabaran yang dihadapi dalam organisation. Okey. Okey, selesai. Ini introduction apa yang kita pelajari. Okey, kita masuk terus kepada 1.1. Show engineering development in a society. Okey. Maknanya apa perkaitan yang dia nak tunjukkan dekat sini. Engineering development in a society. Okay. So yang pertama dia kata demonstrate social. Apa kaitan dia? Social, economic and industrial development issue in Malaysia. Okay. So kita pergi kepada isu-isu yang berkaitan dengan social, economic, industrial development issue in Malaysia. Dia nak tahu tu. Okay. Okey, ini yang ditunjukkanlah banyaklah kerajaan tunjukkan Okey, a new driver of development Malaysia digital economy. Okey, kita berhadapan, boleh baca lah, kalau siapa nak baca boleh baca. Saya cuma ringkaskan sedikit tentang ni. Okey, di mana kita melangkah ke era digital. Okey, ekonomi, dan kita melangkah ke arah digital. Maknanya dipercepatkan dengan keadaan semasa pada hari ini. Okey. Engineering dan juga berkaitan dengan ekonomik pun dah fokus kepada digital kat sini. Okay, a new driver of development. So dalam isu ini banyak memang kita akan gunakan digital. Zaman COVID ini lagi dipercepatkan. Negara kita dipaksa untuk kita menerima teknologi berdasarkan digital. Okay, dalam keadaan semasa sekarang ni kita menggunakan era digital. Okey, itu ekonomi. Yang kedua, kita tengok pada segi okey, ini salah satulah contoh adalah kata-kata kerja, okey.
yang berkaitan dengan issue and challenge. Nampak tak kalau nampak? Yang ini adalah berkaitan dengan renewable energy development of Malaysian experience. Okay, so Malaysia juga kita fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan renewable energy. Okay, so kita akan berkaitan dengan renewable energy. So dalam renewable energy ni, okey, ni banyak sentuh tentang green energy. So banyak guna kat sini. Okey. Jadi bila kita gunakan kat sini, show engineering development in society ni pada industrial development. Okey, dalam industrial development, okey, antara yang paling isu sekali sekarang ni adalah renewable energy. Macam mana kita nak guna renewable energy ni untuk green technology. Kita nak gunakan, maknanya tenaga ni boleh diguna semula. Kita gunakan kuasa tenaga angin, air, ombak. Okey, so ini semua antaranya adalah renewable energy. Maknanya guna daripada solar. Itu semua adalah renewable energy. Isu-isu yang terbaru yang sedang diperkatakan untuk isu di Malaysia lah. Okey. Yang ketiga kita tengok kat sini adalah social problem and industrialization. Okey, ini antara isu-isu yang menarik lah, okey, di Malaysia yang berkaitan dengan social. Okey, so dia nak tahu social problem and industrialization. Okey, dalam ni, okey, kita tengok ni saya listkanlah beberapa isu, okey, antaranya social adjustment. Okey, setback to custom and tradition. Maknanya dah keadaan ni dibuat dah lama, okey, dah jadi macam satu tradisi, okey, jadi ini perlukan satu pembaharuan, okey. Yang kedua, ini social adjustment, okey, kita nak adjust dia supaya sesuai. Setback to handicraft, okey. Handicraft ni maksud dia proses-proses pembuatan dia, maknanya, okey, kat situ handy, maksudnya lebih mudah lah pakai boleh buat, maksud dia. Effect on family system, okey, family system. Adakah isu social problem ni melibatkan family system? Health problem, okey, ini health problem, kesihatan, masalah kesihatan, moral standard, okey. Ini semua yang berada di dalam lingkungan sosial, okey, dalam lingkungan isu-isu sosial yang ada dalam masalah kita dan berkait dengan industrial development. Okey, tadi apa tadi? Problem moral standards. Okey, rural development, urban, rural development, maknanya seimbang atau tidak. Problem of taxation, okey, maknanya adakah pendapatan itu boleh dicukai, adakah ianya selari. Maksudnya adakah pendapatan tu rendah, cukai tu tinggi, ataupun cukai tu tinggi, pendapatan tu rendah. Sama je tu sebenarnya. Okey, dan yang terakhir, okey, urban environment deterioration. Ni dekat sini perkataan dia. Okey, maknanya macam satu kawasan urban ni, bandar ni kan. Okey, kita tengok adakah dianya sesuai dalam social problem ni, industrialization. Okey, nanti dia akan pergi lebih deep lah. Ini just surface tentang bagaimana apa isu-isu yang ada lah, maksudnya lingkungan yang kita perlu beri perhatian dalam industrial development kat sini. Okey, okey, ni surface sikit. Kita pergi lagi introduction dia. Okey, ni tadi dah. Okey, yang seterusnya, okey, show engineering development in a society dalam history of engineering. Okey, dalam ni kita cuma tengok perjalanan lah, okey, perjalanan share the history of engineering, bagaimana daripada keadaan, okey, daripada keadaan dulu kan, okey, daripada keadaan sebelum merdeka, macam mana keadaan dia engineering, okey. Okey, ada engineering tu ada, okey, sebelum merdeka, kemudian kita merdeka, okey, lepas tu kita merdeka, okey, apa yang berlaku dan seterusnya meningkat ke era terkini, era kini kan. Tengok dengan pembangunan yang pesat, okey. Ni semuanya adalah antara history of engineering dan bagaimana kita berubah, okey. Dan ini adalah gambar ini menceritakan tentang perjalanan, okey, era-era ini, the rise of robotic and AI. So kebanyakan dekat industri dekat ni pun sudah mula meningkat, industri robot, okey, AI, ni semua mengalami perubahan dalam industri. Dah pakai robot, pakai sensor, okey, pakai computerized. Jadi semua perubahan daripada history dahulu, okey.
Okay, ini berkaitan dengan history. Okey, kita tengok lagi seterusnya setelah kita update history. Okey. Okey, kita tengok tajuk seterusnya, execute. Okey, execute the role of engineering in society. Okey. Execute Okey, dalam execute of engineering ni, first kali dia tanya adalah the role of engineering. Okey, role of engineering. Maknanya dalam development, indicator of development. Apa kaitan dia? Apa peranan dia? Jadi kita nak tengok peranan ni, kita rujuk kepada apa that is the role of engineer in society. Apa kepentingan sebenarnya engineer ni dalam society? Okey. Pertama, do we need them? Adakah masyarakat, society perlukan mereka? Okey, nak buat pembangunan engineer. Nak buat jalan engineer, nak buat rumah engineer, nak buat apa lagi? Macam-macam lah, nak buat kereta engineer. Okey, why not scientist? Okey, kenapa kita perlu engineer? Kenapa kita tak perlukan scientist? Okey, sebab itu yang kita rujuk pada bahagian permulaan tadi. Okey, kata-kata dia. Okey, engineering ni adalah melibatkan daripada sains. Dan kita mencipta, menghasilkan sesuatu daripada besi, daripada bahan, daripada batu, dan sehingga menjadi sesuatu produk. Okey, tu dia kata. Engineers professional. Dia tanya, adakah dia profesional? Adakah dia bidang profesional? Okey, anda jawab. Rasakan bidangnya profesional? Is there a relation? Kalau dia tak profesional, apa jadi? Jadi dia banyak perkaitan sebab ia melibatkan society, ia melibatkan kepada keselesaan, ia mengingat kepada hope. Okey, kalau engineer buat rumah tinggi-tinggi macam tu, so itu semua melibatkan kepada perlunya etika profesional. Is there a relationship between the society and the engineer? Ada kaitan tak society dengan engineer? Kita melihat bahawa society adalah satu gabungan yang sangat besar. Dan kemudian bila dia besar, dan dia akan engineer ni adalah satu gabungan yang agak kecil. Bagaimana dia menyumbang kepada society? Maknanya semakin besar dia menyumbang, bulatan dalam society ni menjadi semakin besar. Jadi dia berkait dengan society. Okay. Is society better from engineering? Okay, dia tanya, adakah society ni better from engineering? Maknanya adakah dia membandingkan ataupun dia menganggap bahawa society ini adalah lebih baik daripada engineering ataupun bersama engineering. Okay? Jadi kita mengandaikan bahawa ianya saling memerlukan. Okay? Engineering perlukan society, society pun perlukan engineering untuk development, untuk keselesaan, comfort, hope. Okay? So, jadi itulah dia kata the role of engineering in society. Okey, kita tengok dekat sini role of engineer in society. Okey, tadi dia dah tanya soalan macam-macam. So, kita fokuskan kepada roles of engineers in society. Okey, kita tengok. Okey, dia punya peranan-peranan dia lah. Ini dia katakan some of the basic. Ini basic asas. Okey, engineering in society. Okey. Kita tengok satu persatu lah. Sekian ringkas tentang ni. Okey. Yang pertama adalah interact with society to fully understand the societal issue. Okay. So, bila dia berkait sebenarnya dia ada isu. Okay. Dia ada isu masalah. Okay. Dia tengok kat sini. Dia ada isu. Societal issue. Needs and problem. Bila kita ada masalah. Bila kita ada needs. Itu yang fungsi dia panggil engineer. Okay. Kita nak panggil engineer buat. Kita nak buat rumah. Kita needs. Kita perlukan rumah. Problem, tak ada rumah. So, kita panggil engineer. So, jadi proses-proses melibatkan needs and problem ni akan menjadi basic roles of engineering in society. Di samping bila kita buat society, bila kita buat sesuatu, barulah datangnya technical, safety, environmental pro and cons of each option. Financial ni semua melibatkan banyak bidang. Sebab tu engineering ni satu bidang yang sangat luas yang merangkumi banyak bidang financial ni semua. Okey, seterusnya adalah contribute in decision making process. Okey. Ini melibatkan decision making pula. Okey, bagaimana kita nak pilih? Okey, banyak proses. Kita boleh contohnya kita buat rumah. Rumah macam-macam sekarang ada. Okey, buat pakai batu boleh, buat pakai
cement board boleh, buat pakai besi boleh. So macam-macam option dia ada. Okay, jadi dia pilih kat sini include detail specification to implement the design product. Nak buat kereta bentuk macam mana, semua ada. Okay, prepare optimum design. Okay, seterusnya kita pergi kepada execute the solution by creating the product to solve the issue or supervising the constructing the solution. Okay, ini merujuk kepada untuk menyelesaikan isu. Maknanya kalau ada masalah, buat creating satu produk yang boleh selesaikan masalah tersebut. Ini contoh dia lah. Okay, kalau katakanlah, okay, kita tengok kat situ ada masalah. Apa masalahnya yang kita rasa boleh membantu untuk melaksanakannya? Contohnya alat lah. Okay, kita nak ukur susah, kita cipta pembaris. Kita nak bergerak susah, kita buat transport, kita buat kereta. Macam itulah contoh dia. Okay, train people to operate. Ni adalah operate and maintain. Ini banyak dekat industri lah. Okay, kita pergi ke industri, manufacturing. Okay, untuk kita nak buat sesuatu, kita nak gunakan mesin. So, maknanya kita train, train manusia, operator, pekerja, staff untuk operate dan maintain the solution system. Okay, kita dah selesai tentang roles of engineer in society. Boleh tengok kat sini. Okey, seterusnya adalah 1.3. Okey, dalam 1.3 ni adalah apply the responsibility. Ini adalah berkait dengan tanggungjawab. Okey, tanggungjawab. Okey, ini dia. Responsibility of engineer in an organisation. So, society ni dia andaikan macam organisation pun boleh. Okey, jadi kita tengok apa tanggungjawab engineer. Okey, engineer dalam organisation. Okay, challenge, cabaran. Okay, kita tengok dua ni. Okay, kita pergi kepada what then is engineering. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, what then is engineering ni. Okay, tanggungjawab dia tadi tu. Okay, responsibility dia, tanggungjawab. Okay. Okay, the central focus kat sini, kalau kita tengok dekat sini dia punya, okay, dia harap nampak macam mana perkaitan di antara engineering, di antara societal tu maknanya society, dan juga scientific knowledge. Okay, antara tiga-tiga ni, perkaitan di antara tiga-tiga hubungan ni. Sebab tu dia tanya, doing ni scientist. Okay, saintis ni ibaratnya ada kat luar ni. Society ada kat sini. Jadi yang menghubung perkaitan dekat sini adalah engineering. So jadi engineering ni lah yang adanya relationship di antara society, okay, dengan scientific knowledge. Okay, jadi kita nampak perkaitan di antara society dan engineering. Okay, jadi kat sini ada scientific knowledge. Okay, the central focus. Okay, kita tengok kat sini. The central focus of the engineering profession is the application of scientific knowledge. Ni yang dia kata tadi. Okay, maknanya engineer kena belajar application of scientific knowledge. Ni scientific knowledge. Dekat sini scientific knowledge. To meet societal needs. Ni societal needs. Masyarakat nak apa? Society nak apa dekat sini? Society nak apa? Okay, jadi engineer, okay, engineering ni, engineer adanya scientific knowledge. Jadi scientific knowledge ni digunakan untuk memenuhi needs from society. Okay, jadi engineering connects pure science to society. Jadi engineering ni dia menghubungkan antara science dengan society. So jadi engineering ni ada tanggungjawab sosial. Okey, ada social responsibility terhadap society. Okey, jadi itulah maksud dia kat sini supaya lebih jelas lah, lebih terang tentang what then is engineering. Okey, kita seterusnya pergi kepada satu lagi. Okey, dipanggil engineering social responsibility pada organisation. Okey, tengok kat sini. Okey.
Why do engineers have the responsibility to think about the interaction of technology and society? Dia tanya, kenapa engineer perlu bertanggungjawab pada hubungan di antara teknologi dengan society? Dia tanya, why do? Jadi dia tanya, kenapa? Kenapa pula engineer kena tanggungjawab? Okey, kenapa? Sebab apa? Okey, maknanya teknologi satu perkara ataupun dipanggil itu scientific knowledge itu satu perkara, teknologi satu perkara, society itu satu perkara. Jadi kenapa engineer yang kena bertanggungjawab terhadap antara dua-dua ni? Okey, pertama. Yang kedua dia kata aren't they supposed to implement? Okey. Jadi implement the goal of their employers and client, not decide what those goals should be. Maknanya dia bertanya lagi. Dia tanya kenapa mestikah engineer supposed to, maknanya mencapai implement, maknanya mesti buatkan untuk klien dia, untuk lepas tu untuk employer dia. Okey, implement the goal, target dia. Okey, answer dia jawab. Okey, ni baru jawab. Tadi dia tanya kan answer. Because engineers are the one who create all the technology. Okey. Jadi kita ni adalah engineer yang mencipta teknologi-teknologi ni, who create all the technology. Jadi bila ada needs, ada keperluan daripada society, okey, jadi engineer buatkan teknologi yang boleh memenuhi keperluan society. Okay, responsible moral. Being are supposed to think about the effect of their own action. Jadi bila kita buat teknologi, bila kita cipta teknologi, kita hasilkan teknologi, kita juga bertanggungjawab. Moral dia, okay, responsible moral. Maknanya kita kena bertanggungjawab, okay, kena pastikan safety, keselamatan, okay, impact dia pada others. Dia tanya ni. Maknanya walaupun kita fokus nak capai needs, okay, keselamatan, tapi kita kena fikirkan juga keselamatan. Okay, teknologi itu adakah selamat digunakan? Jadi kita kena fikir. Itu yang dimaksudkan sebagai responsibility. Okay. Jadi kita tengok sini ada responsibility kat situ. Okay, seterusnya. Jadi dah jelas tentang tanggungjawab engineering terhadap society. Okay, engineering social responsibility. Jadi saya nak tunjukkan dekat sini sebenarnya dia punya perkaitan. Okay, perkaitan dekat sini supaya kita nampak tanggungjawab dalam masyarakat. Engineering ni dalam masyarakat. Supaya jelas, okey. Kenapa? Bila kita tanya kenapa, so kita lebih jelas tentang tanggungjawab tersebut dalam society. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah tunjukkan society satu perkara, science, knowledge satu perkara, okey, science dan teknologi satu perkara berkaitan. Jadi dia akan tunjukkan bagaimana engineering tu menghubungkan antara society dan masyarakat. Okey, kedua ni adalah show engineers challenge in an organisation. Okey, dia cuba menunjukkan tentang tanggungjawab ni, engineer bukan tanggungjawab lah, engineer challenge ni, cabaran-cabaran yang ada dalam organisation. Okey, macam mana daripada challenge ni, okey, barulah terhasilnya teknologi. Okey, maknanya engineer ni kita dah belajar ada pengetahuan sains, pengetahuan teknologi, pengetahuan engineering. Okey, dan kita terjemahkan di dalam society. Okey, ni contoh. Ni masa ni macam contoh tampak je macam buat jambatan. Okey, macam buat jambatan, tapi dalam buat jambatan pun ada banyak kira-kira. Berapa kekuatan dia, berapa kekuatan strength, berapa kekuatan angin, berapa kekuatan daripada bawah, berapa kekuatan beam ni. Okey, ini semua memainkan peranan. Okey, untuk kita tahu dalam usaha untuk memastikan bahawa jambatan ini selamat untuk society gunakan. Itu contoh challenge in an organisation. Ni gambar ni seterusnya adalah melihat kepada pelbagai macam-macam teknologi yang berubah pada hari ini begitu cepat. Okey, kita tengok sikit yang ni. Ni dia kata, ni contoh-contoh lah. 5 trend that will shape construction and capital project. Okey, ni contoh perjalanan macam mana dia melaksanakan proses-proses construction and capital project. Okey, macam mana diuruskan. Okey, itu akan menghadapi macam-macam challenge, cabaran. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, show engineers challenge in an organisation. Okey, dia tengok kat sini.
apa cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam engineers challenge ni in an organisation. Okey, macam-macam challenge. Okey, kita tengok satu contoh dekat sini Okey. Okey, career pathway for mechanical engineers. Macam kita sebab kita fokus pada mechanical, jadi kita tengok pada mechanical lah. Okey, design. Okey, dalam design kita kena ada apa? Skill required. Kita kena belajar CAD, apa ni, CAE, stress analysis, FEA, finite element analysis. Ni semua banyak bidang-bidang. Maknanya kena pengetahuan tu kena tahu. Okey, tentang design. Okey, tentang maintenance. Okey. Skill dia kena ada machine design, kena ada engineering system, control, instrumentation. Sebab tu awak belajar sesuatu perkara ni supaya pengetahuan tu boleh digunakan dalam society. Okey, seterusnya production. Ni production. Kena tahu mechatronic, production, operation management, planning. Ni planning. Dalam planning ni kena tahu management, calculation, spreadsheet. Banyak So ini semua cabaran-cabaran yang awak nak hadapi dalam organisation. Jadi pengetahuan yang lagi baik awak ada dalam satu bidang tu adalah mampu menjadikan engineer tu berjaya menghadapi cabaran-cabaran dalam organisation. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah show engineers challenge in an organisation. Okey, ini dalam civil, tadi dalam mechanical kan. So kita tengok dalam civil. Okey, dalam ni jadual ni dia menerangkan begitu banyak sekali challenge yang ada. Okey, kalau tengok kat sini. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Okey, first kali kita tengok dia ada urbanization, habitat, environment, infrastructure, sustainability. Ni semua perkara-perkara yang perlu diketahui. Okey, bagaimana nak susun dia? Planning, building, maintenance, exploitation of resources. Okey. Ni dalam civil lah kita tunjuk sikit kan, dalam challenge-challenge. Maknanya apa challenge-challenge yang dihadapi? Okey. Jadi dia melibatkan kepada architecture, chemistry, geology, ekonomi, fizik, environmental science. Ni dalam civil engineering. Okey, dan seterusnya civil engineers are responsible for the global challenge but they also hold the key for their solution. Ni kata-kata dia lah maksudnya. Okey, engineer ni bertanggungjawab dengan global challenge. Okay, but they also hold the key for their solution. Ada penyelesaiannya walaupun dia ada challenge, tapi dia ada penyelesaiannya, pengetahuan-pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman dalam engineering. Okey, seterusnya. Okey, social responsibility. Okey, kita tengok social responsibility of engineer kat sini. Okey, challenge in an organisation. Okey. Masih lagi tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh engineer dalam organisation. Okey, dalam ni kita tengok ni social Dia punya social responsibility. Okey, first maknanya dengan berkaitan dengan masyarakat. Maknanya bila kita buat sesuatu kerja-kerja engineering, kita buat satu kerja, apa yang perlu kita fokus titik beratkan berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan social responsibility. Okey. Okey, kita tengok kat sini first adalah perkaitan antara ensure the safety. Ini yang selalu saya beri penekanan. Okey, society well-being maknanya baik maknanya dengan public, tak membahayakan public, maksudnya kat situ. Langkah-langkah keselamatan telah pun diambil. Okey, resources. Ni maknanya ada fund, ada resources, concern technology are well used, gunakan dengan baik. Okey, refuse to work on particular project or for a particular company. Maknanya mungkin ada keadaan-keadaan yang tak sesuai, maksudnya maknanya mungkin dia tak ada pengetahuan yang mendalam tentang bidang tu, mungkin ada dalam bidang lain. Sebab tu dia refuse. Okey, terpulang. Okey, speaking out publicly against a proposed project. Okey. Jadi maksudnya kat situ dia akan
some example lah. Okay, maknanya dia cakap penjelasan tentang publicly against a proposed project. Okay, kadang-kadang ada projek yang public tak suka, masyarakat tak apa suka sebab mengganggu kehidupan mereka. Okay, blowing the whistle on illegality of wrongdoing. Okay, kalau ada yang salah, cara tak betul kan. Okay, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okay, kadang-kadang ada kerja-kerja yang tak betul kita buat. Dia dah jadi kelaziman, jadi kita kena betulkan. Okay, professional society obligation to provide protection for whistleblower. Okay, jadi kita ada society ni, dia sepatutnya jika ada benda yang tak betul tu, dia kena buat perlindungan. Okay, kena pastikan bahawa keselamatan tu ada dijaga untuk society. Okay, seterusnya adalah individu 1, organisation concern 1. About the impact of engineering project on society. Ni banyak engineering, society. Kadang-kadang society tak suka, kadang-kadang society suka. Okay, ada tak suka, ada yang dia suka. Okay, maksudnya tak mengganggulah kehidupan dia. Okay, one service to non-profit group and project. Okay, service. Engineer school commitment to educating future engineer about their social responsibility. Jadi contoh dia, katalah company tu, industri tu buang sisa dalam sungai tanpa dirawat. Jadi itu menyebabkan pencemaran air, pencemaran sungai. Jadi ianya perlu dipulihkan, perlu diperbetulkan. Okay, sebab dia akan mengganggu air daripada dan ini menjadi tanggungjawab social responsibility. Okay, jadi adalah penting untuk kita memastikan bahawa kerja-kerja yang kita buat ini adalah dalam masa yang sama juga mementingkan tanggungjawab sosial. Itu maksud dia lah, social responsibility. Okay, so itu sahaja tayangan slide saya. Okay, untuk kali ini, untuk engineering and society. So diharap anda dapat manfaat lah. Okay, tentang apa yang cuba saya sampaikan berkenaan dengan engineering and society. Kita telah pun menonton, anda telah menonton video yang saya sediakan untuk saya terangkan tentang tanggungjawab kita, tanggungjawab engineer, tanggungjawab engineering dalam society. Apa yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita buat. Di samping saya berharap slide ini mampu untuk menerangkan tentang harapan, tentang needs society. Maknanya bagaimana kita bertugas, tanggungjawab kita bekerja sebagai engineer dalam masa yang sama memberi fokus kepada society, keselamatan society, alam sekitar, semua kita kena fokuskan. Tentang, tak kira lah anda civil, electrical ke ataupun mechanical. So, jadi bidang-bidang ini anda kena prihatin. Pastikan anda prihatin dan fokus dalam kerja yang anda, tetapi dalam masa yang sama tanggungjawab society itu pun ada, perlu diambil kira. Maknanya bukanlah kita kerja kita buat je kerja kita, walaupun kerja kita tu memang boleh menyiapkan satu projek tapi membahayakan society. Jadi sebab itu dia kata kita kena dia tunjuk kat sini, kita kena ensure the safety of the public. Jadi kita kena pastikan kalau ada apa masalah, speaking out. So jadi bagi tahu bahawa perbuatan ini salah, jadi kita kena betulkan macam tu. Misal kata tak pakai helmet safety, so kena pakai helmet safety. Safety helmet. So itu sahaja hari ini berkaitan dengan kelas kita pada hari ini. So jadi anda boleh tengok video ini, ambil catatan, nota-nota yang penting untuk kita gunakan. Jika ada yang tak faham, kurang jelas tentang role of engineer in society ni, boleh tanya dengan saya lah. Kita dah tengok tentang bagaimana nak menerangkan engineering dan juga perkaitannya dengan society dekat sini, supaya mendapat gambaran yang lebih jelas dalam tajuk introduction ni lah. Cuma satu saya nak tekankan sebelum saya akhiri kelas ni. So kita fokus pada ni lah.
Okey, inilah dia perkaitan dia social engineering dan scientific knowledge ataupun teknologi ni. Okey, di mana bagaimanakah hubungan yang terhasil antara keduanya di pertengahan tu hubungkan dengan engineering. Okey, itu sahaja video saya kali ini untuk lecture kali ini. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Kalau ada persoalan boleh tulis dalam ruangan komen. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam kelas yang lain insya-Allah. Okey, sampai jumpa lagi. Bye bye.